Okey, so kita akan mula. Yang lain bolehlah bagi tahu dekat kawan-kawan lain suruh masuk. Okey, so hari ni kita akan buat seminar teknik menjawab. Okey, seminar teknik menjawab untuk SPM Fizik kod 4531. Yang ni adalah kod yang tidak berubah lah. SPM dulu pun 4531, yang sekarang pun yang baru pun 4531. Kalau kod dia 4541 yang tu kimia. Kalau dia 4551 yang tu bio lah. So fizik nombor yang awal 4531. So selalunya kertas fizik adalah kertas yang awal dalam semua mata pelajaran sains lah. So selalunya fizik tu yang paling awal. Okey, so CJ Pelajaran Malaysia Format Pentadbiran mulai tahun 2021, kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Okey, daripada Lembaga Peperiksaan. Macam biasa, dokumen ni boleh download dari portal laman web Lembaga Peperiksaan. Type saja buku format, nanti carilah, semua subjek ada dekat situ. So, apa yang kita akan buat, kita akan tengok apa yang kita akan cover lah hari ni. Okey. So kita tak bacalah semua benda ni sebab yang ni hanyalah untuk cikgu-cikgu sahajalah. Objektif semua ni untuk cikgu-cikgu memahamilah kenapa kita kena ubah format. Kita kena ubah format daripada yang dulu kepada yang sekarang ni. Elemen dan aspek yang ditaksir ni. Okey, elemen dan aspek ni apa benda pula? Bahasa apa ni? Elemen dan aspek ni. So elemen adalah jenis soalan. Ni adalah maksudnya jenis soalan. Aspek tu adalah dia punya anak soalan. Anak soalan. Anak soalan. So kalau dalam SPM kan ada soalan 1A contohnya, 1B dan sebagainya. Yang tu adalah dia punya elemen dan aspek dia lah. Okey, so elemen yang ditaksir dalam mata pelajaran ini ialah, so perkataan ditaksir tu maksudnya diuji. Ayat dia tu. So soalan, jenis soalan yang diuji. Tu kalau bahasa kita lah, jenis soalan yang diuji dalam mata pelajaran ini ialah, so jenis soalan 1, elemen 1 nama dia, kemahiran proses sains adalah yang kita akan cover hari ini lah. Kemahiran proses sains, kod dia SF01, yang ni kita panggil elemen 1. Maksudnya dia akan tanya soalan berkaitan dengan kemahiran proses sains. Dalam ni ada banyak aspek lagi. Contohnya aspek membuat pemerhatian, membuat inference, mengawal pemboleh ubah dan sebagainya. Yang tu kita panggil aspek. Aspek tu macam benda-benda kecil lah yang ada dalam kemahiran proses sains. Elemen yang kedua yang diuji juga adalah kemahiran manipulatif. Yang ni pun kita akan cover hari ni juga, iaitu kemahiran manipulatif ni maksudnya kemahiran mengendalikan radas. Okey, macam mana nak tekan jam randik kan, stopwatch. Macam mana nak tengok meter rule, macam mana nak tengok burette dan sebagainya. So yang tu kita panggil kemahiran manipulatif lah. Dia skill, skill yang perlu kita ada semasa di dalam makmal. Dan nombor 3 ni, sikap saintifik dan nilai murni ni, dia tak diuji secara direct, tapi dia tengoklah kalau kita ni lepas habis buat lab tu cuci tak radas tu, susun tak balik, kemas tak balik meja kita. Yang tu dikira sebagai elemen 3 lah. Dia macam indirect. Dia tak diuji lah macam soalan apakah nilai, tak ada. Dia macam bila pemeriksa tu tengok lah, dia tengok kalau kita ni seorang yang kemas dan seorang yang teratur, dia akan bagilah markah untuk elemen 3. Okey. Untuk yang bawah-bawah ni adalah bersama dengan Cikgu Suryati, sebab yang ni adalah kertas 2. Okey, yang saya nak cerita hari ni adalah kertas 3. Okey, kertas 3 adalah kertas amali, di mana ada perubahan besar berlaku lah dalam kertas 3 ni. Dahulunya dikenali sebagai amali bertulis, di mana kita tak buat eksperimen pun. Dah buat eksperimen dah dalam kertas soalan tu, dah ada dah eksperimen siap-siap, dah ada data, tinggal kita nak jawab soalan sahaja. Kan nak jawab soalan sahajalah. Yang tu adalah untuk SPM tahun lepas. Biarlah tahun lepas yang terakhir. Okey, bermula daripada tahun ini kertas 3 telah diubah, di mana kita kena buat juga eksperimen dan kita kena juga jawab soalan. Cuma soalannya telah pun dikurangkan. Maksudnya dahulu soalan kertas ni adalah 1 jam 15 minit contohnya kan. So 1 jam 30 minit, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya banyaklah soalan nak ditanyanya sebab kita tak buat eksperimen. Tetapi sekarang ni kertas ni dia
masa dia adalah 45 minit sahaja. 45 minit untuk satu subjek. Sebab kita kalau kertas amali ni dia gabung semua subjek sains, fizik, kimia, bio dalam satu hari yang sama, dalam satu kertas yang sama, kertas soalan yang sama. So siapa yang ambil bio, dia kena buat 45 minit selama 3 kali. Maksudnya 3 darab 45 minit lah. Manakala yang tak ambil bio, iaitu pelajar-pelajar akaun, dia hanya berhenti awal lah sampai kimia sahaja. So 45 darab 2. So 90 minit sahaja. Yang tu adalah kelebihan pelajar akaun lah. Dia tak perlu jawab soalan bio. So kat sini nak ceritanya 45 minit tu tak banyak soalan lah. Dia banyak uji kaji. Dia banyak eksperimen tu. Kena buat apa orang kata step-step eksperimen tu je yang diuji lah. Soalan tu sikit sahaja. Okey, yang tu untuk kertas 3. Kertas 2 nanti bersama dengan Cikgu Suryati, dia akan explain lah elemen 4 sampai 9 ni. Okey. So, yang ni adalah aspek dia yang saya cerita tadi. Kalau dia duduk dalam kemahiran proses sains, iaitu kemahiran amali lah, dia ada lagi kod aspek yang lebih detail, iaitu memerhati, membuat pemerhatian, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, hipotesis dan mengeksperimen. So banyaklah, banyak benda yang dia nak diuji dalam kertas 3 ni. So semua ni akan diuji dan diberi markah lah dalam kertas 3. Okey, yang tu untuk kemahiran proses sains. Manakala kemahiran manipulatif pula, dia ada sikit saja kat sini. Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan, mengendalikan spesimen, melakar spesimen, bahan dan peralatan sains, membersihkan peralatan sains, menyimpan peralatan sains dan bahan. Nampak tak? Benda ni semua dimasukkan dalam kemahiran manipulatif. Manakala untuk sikap saintifik dan nilai murni ni, dia adalah satu sajalah, mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. So yang ni very subjektif lah. Dia tengok sahaja. Kalau pemeriksa tu nampak apa semua kemas, semua ikut masa dan sebagainya, dia bagilah markah. Okey, setakat ni clear tak tentang elemen dan aspek ni? Clear? Tak perlu hafal pun, tak perlu. Ni just nak tunjuk saja benda apa yang dia akan uji. Okey. So aras kesukaran item, aras RST, yang ni yang kita akan buat lah, cikgu-cikgu akan buat. Contohnya soalan semester 1 hari tu, kami kalau hampa rasa soalan tu susah, maybe disebabkan benda ni lah, RST. RST ni diberi oleh HQ, BPM kan, bahagian pendidikan menengah mara, di mana kita kena buat aras rendah tu soalan senang lah, maksudnya 60% calon boleh jawab. Manakala aras sederhana 40% betul, hingga 60% calon. Manakala aras tinggi tu hanya 40% saja yang betul. So yang ni memang kami kena follow. Tak boleh buat soalan semua senang, tak boleh buat semua soalan semua susah. Dia kena follow RST ni. So kalau hampa rasa susah tu, hampa rasa sebab apa? Maybe hampa rasa hampa belum lagi menguasai konsep-konsep lah. Sepatutnya 60% kena betul jawab soalan dalam hari itulah, semester 1 hari itu sepatutnya lah kan. Okey, so format pentaksiran 4531/1 adalah kertas 1, objektif 40 markah. So dahulunya 50 markah, sekarang dah jadi 40 markah. So 40 soalan sahajalah. Masa tidak berubah, masih lagi sejam suku. So masa, kiranya masa dilebihkan, soalan dikurangkan. Okey, 4531/2 bersama dengan Cikgu Suryati. Subjektif, ada esei dan struktur. Dalam fizik kertas 2 ni lah. Perubahannya hanyalah kecil sahaja, tidak ada perubahan yang besar sangat. Yang perubahan besar adalah fizik kertas 3, ujian amali. Dahulunya dikenali sebagai ujian amali bertulis. Sekarang ni ujian amali sahaja, tidak ada lagi bertulis. Okey, format pentaksiran ini ditunjukkan pada halaman 11. Okey, kertas 1, item objektif, aneka pilihan, aneka gabungan. Apa benda lah pilihan gabungan ni? So aneka pilihan ni maksudnya A, B, C, D.
Aneka gabungan ni maksudnya 1, 2, 3, 4. Lepas tu A 1 dan 2, B 3 dan 4. Macam tu lah. Yang tu soalan aneka gabungan. Aneka pilihan tu soalan A, B, C, D sahaja. So 40 soalan, jawab semua soalan, 40 markah. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, semua ni akan dijelaskan oleh Cikgu Suryati. Masa dia 1 jam 15 minit. Okey, itu kertas 1. Kertas 2, subjektif berstruktur, subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka. Apa benda lah benda ni kan. So subjektif berstruktur ni adalah section A, bahagian A. Manakala subjektif respon terhad dengan respon terbuka ni adalah soalan esei. Kalau nama dia terhad, maksudnya esei tu jawapannya hanya satu sahaja. Maksudnya jawapan dia tak ada banyak. Kalau dia respon terbuka, jawapan dia bebas dan kena logik lah. Yang tu akan di-explain oleh Cikgu Suryati nanti. So bahagian A 60 markah, 8 item. So bahagian A ni paling banyak markah lah, sepatutnya kena skor bahagian A. So bahagian B 20 markah, 2 item, jawab satu soalan saja. So item tu apa benda pula? Item tu adalah bahasa untuk soalan. Maksudnya 2 item, maksudnya 2 soalan lah. So jawab satu soalan sahaja. Bahagian C ada 1 item, maksudnya 1 soalan saja, tapi kena wajib lah, maksudnya wajib jawab. So perubahannya, dahulu bahagian C ni pun ada 2 item juga, pilih 1. Cuma sekarang dah dikurangkan, dah kena wajib pula tu, tak boleh pilih. Bahagian B saja yang boleh pilih. Okey, 100 markah semua. Ni dia punya konstruk dia. 2 jam 30 minit. Tidak ada perubahan yang ketara untuk kertas 2. Okey, so hari ini kita akan discuss dengan lebih detail tentang kertas 3, 4531/3, ujian amali, item subjektif, item berstruktur sahaja, tiada esei. Dahulunya ada. Dahulunya ada, sekarang tidak ada. Hanyalah item berstruktur saja sebab logiknya adalah dahulu 1 jam 30 minit. Sekarang ni 45 minit saja. So tak sesuai lah ada item esei dalam tu. So hanyalah item bersekutu sahaja dan kebanyakan masanya adalah membuat eksperimen, bukannya menjawab soalan. Okey, so ada 3 item, jawab mengikut subjek yang didaftar. Ni bukan 3 item ni maksudnya fizik ada 3 soalan, tak. 3 item ni maksudnya 1 untuk fizik, 1 untuk kimia, 1 untuk bio. Jawab ikut subjek yang didaftar sahaja. Kalau ambil 3 subjek, 3 lah kena jawab. Kalau 2 saja, 2 lah kena jawab. Maksudnya 1 soalan saja untuk fizik, 1 soalan saja untuk kimia dan 1 soalan saja untuk biologi. 15 markah je pun untuk setiap subjek. 15 markah. So dahulunya adalah 45 markah, 60 markah, macam-macam markah lah ada ikut subjek kan, ikut fizik, kimia, bio tu. Sekarang ni semua standard 15 markah saja. So kertas 3 ni walaupun nampak macam tak penting, tapi 15 markah ni lah maybe penyelamat. Maybe nak naikkan grade A kepada A+ kah, daripada gagal nak ke lulus kah. 15 markah ni lah sebagai penyelamat. So dia menguji apa? Kemahiran proses sains. Sesi merancang 5 minit setiap item. Maksudnya diberi 5 minit sebelum menjawab soalan subjek yang seterusnya lah. Contohnya fizik, kalau dia bebas nak jawab fizik dulu ke, kimia dulu ke, biologi dulu ke, dia bebas. So dia jumlah masa semua 45 minit dan 5 minit tu adalah untuk merancang. Maksudnya tak tulis apa-apa, tak buat apa-apa, fikir saja, baca soalan, fikir macam mana nak buat. Itu 5 minit diberi setiap subjek. So masa menjawab adalah 40 minit sahaja. So jumlah semua 45 minit bagi satu item. Okey. So cakupan konstruk ni maksudnya dia tanya apa? Silibus dia apa? Itu maksudnya cakupan konstruk tu dia akan tanya silibus form 4 dengan form 5 saja. So jangan risau yang benda form 3 dulu, form 2, form 1 semua tak ada. Yang dia tanya hanyalah form 4 dan form 5 sahaja. KSSM. Aras kesukaran ini yang saya cakap tu, RST dia adalah 532. Maksudnya banyak soalan rendah, sedikit saja soalan sederhana dan sangat kurang lah soalan aras tinggi. So yang ni mestilah standard, mesti kena follow 532. So mesti kena patuh lah aras kesukaran ni. So kaedah penskoran ni maksudnya macam mana cikgu-cikgu akan menanda kertas ni. So kertas satu dia akan ikut dichotomous. Dichotomous tu apa benda pula? Dichotomous tu maksudnya kalau A lah jawapan dia, dia tak boleh jadi jawapan A dan B contohnya.
So A, B lah, C, D. Macam tu. Dia hanyalah satu jawapan yang betul sahaja. So namanya dichotomous. Kalau dia analitik ni maksudnya cikgu tu kena fikir jawapan budak ni diterima ke tak diterima. Tu jawapan dia analitik lah. Maksudnya kalau diterima, adakah dapat full mark ke, dapat markah carry mark 1 je ke. Macam tu. Itu kita panggil analitik. So selalunya untuk kertas 2 dan kertas 3 lah. Okey, alatan tambahan ke semua-semua kertas kena bawa kalkulator saintifik. Kalau tak bawa, macam mana hampa nak kira? Kan? Ni subjek mengira. Fizik ni subjek mengira. So, kena ada kalkulator saintifik. Walaupun dia ujian amali. Sebab dalam ujian amali ni, kita ada jugalah kena kira sikit. Yang mudah-mudah sajalah. Better bawa lah kalkulator untuk ke semua-semua kertas. Okey, setakat ni semua clear? Ada soalan tak nak tanya? Tiada. Tiada. Okey. Tak. Semua faham ya? Ya, faham. Okey. Contoh item ni maksudnya contoh soalan dia, bentuk dia macam mana akan ditunjuklah, rujuk lampiran 1 dan 3. Okey. Ni fizik contoh item kertas 1. So saya tak mau explain banyak-banyak, benda ni hampa dah pernah tahu dah lah kan, soalan objektif je pun. So macam inilah ceritanya. Dia mesti bahasa Melayu dulu baru bahasa Inggeris. BM dulu baru BI. Dulu terbalik, BI dulu baru BM. Sekarang ni dia BM dahululah, BI ke bawah. So, kalau jawapan dia A, B, C, D ni nama dia aneka pilihan. Aneka pilihan. So hanya satu jawapan je yang betul. So ni kita panggil aneka gabungan. Sebab dia menggabungkan 1, 2, 3 ni dengan A, B, C. Tapi kalau dia aneka gabungan, pilihan jawapan terhad kepada A, B, C saja, tiada D. So hampa selamatlah, jimat masa. So tiada pilihan D untuk aneka gabungan. Yang ni adalah benda barulah dalam kertas 1. Dulu tak ada. SPM dulu tak ada benda ni 1, 2, 3 ni. Okey, kalau ada D dia payah. Kadang-kadang D tu dia buat benda pelik sikit, semua di atas. Jenuh kalau dia buat D lah. So sekarang dah tak ada lah D ni, semua di atas tu tak ada dah lah. So mesti pilih 2 jawapan yang betul sahaja. So itu untuk aneka gabungan memang tiada D. Kalau aneka pilihan ada D. Dulu SPM dulu lagi ada E. E tu khas untuk pengiraan. Dulu sangat. Zaman saya punya SPM pun tak ada dah E. Dulu sangat tu bila soalan melibatkan pengiraan dia ada E. Sekarang tak ada lah. A, B, C, D ataupun A, B, C. Okey. Kertas 2 bersama dengan Cikgu Suryati. Bahagian A macam biasalah. Bahagian B esei. Dan bahagian C wajib esei. Wajib menjawab. Bahagian B tadi boleh pilih lah. Okey, so hari ni kita nak tengok kertas 3. Okey, so macam ni lah gambar dia. Tak ada lah sebiji macam ni. Cuma dia akan bagi tahu semua kod. 4531, 4541, 4551. Semua ada dalam satu soalan tu. Dan hari yang sama. Okey, so senarai awal ni maksudnya sekolah dapat lah. Yang ni dia adalah sulit. Dia adalah sulit. So kami cikgu-cikgu ataupun pengetua ke apa ke tak boleh bagi tahu benda ni dulu. Yang ni adalah untuk edaran dalaman sahaja, untuk antara kami dengan staf makmal sahaja, supaya dia boleh sediakan barang-barang radas ni. Okey, so ni saya tak mau cerita lah sebab ni tak ada kaitan. So senarai akhir dan arahan persediaan ujian amali pun tak ada kaitan juga. Ni adalah untuk dalaman sahaja. Okey, so yang saya nak tunjuk adalah ni bukan dia kot, bukan dia. Arahan persediaan bukan, arahan khas bukan. Laporan penyelian mata pelajaran ni adalah nanti waktu hampa buat eksperimen hari kejadian tu, ada cikgu kita. Contohnya kalau waktu tu Cikgu Suryati bertugas, Cikgu Suryati akan masuk dalam makmal tu buat eksperimen sama-sama dengan hampa, cuma duduk kat bilik lain. Bilik yang pembantu makmal tu duduk lah. Dia akan buat eksperimen juga sama-sama dengan hampa, dan dia akan masukkan data. Dia akan masukkan data semua ni yang dia dah buat lah. Lepas tu benda ni semua, lepas tu dia pelot lah graf apa semua ni. Lepas tu dia akan buat laporan lah, kod-kod lah. Time buat tu tiba-tiba pembaris tu macam tak berapa betul kan, pembaris tu macam nombor dia pelik. So dia akan tulis lah, Cikgu sudah tulis pembaris dalam makmal MNSA Kepala Batas
tidak valid contohnya. Lepas tu kesukaran yang diambil oleh pelajar. Okey, so Cikgu Suryati akan spy lah, tengok hampa kan. Waktu tu hampa sibuk dah buat eksperimen, tak nampak pun Cikgu Suryati. Tapi senyap-senyap dia tengok lah, kod-kod hampa ni nak pegang radas pun tak betul lagi ke apa kan. Dia akan tulis lah, ada pelajar apa ni, nombor giliran apa-apa mengalami kesukaran di mana radasnya retak, pecah dan sebagainya. Tulislah kat situ. Kesukaran lain misalnya sakit atau kecacatan anggota, maksudnya time hampa ambil exam tu tiba-tiba ada orang kaki dia patah ke apa kan, kena pakai wheelchair, kena pakai stretcher nak kena masuk dalam bilik exam. So Cikgu Suryati akan tulis juga lah. Yang ni laporan ni adalah untuk pemeriksa, nanti dia nak tengok sebenarnya maktab kita ni okey ke. Kalau tak okey dia kena ni lah, adalah dia punya prosedur dia tu. Ya, yang ni yang penting saya nak bagi tahu ni. Sewaktu hampa buat eksperimen, kalau hampa mengalami kesukaran ataupun apa-apalah masalah, sila minta bantuan sebab dibenarkan. Hampa boleh minta bantuan daripada cikgu yang bertugas. Tapi cikgu tu akan tulis lah bantuan, nama orang tu, nombor kad pengenalan, angka giliran. Bantuan yang diberi tu apa? Contohnya apa punya beaker pecah, so hampa nak minta ganti kan, dikira bantuan lah juga tu. So angkat tangan, saya nak beaker satu lagi ganti. Nanti dia tulis bantuan yang diberi adalah menggantikan beaker contohnya. Okey, lagi satu, hampa tak faham soalan ni, nak tanya apa ni kan, tak faham perkataan soalan tu apa. So nak jaga tulis menjelaskan ayat soalan contohnya. So sebenarnya hampa boleh tanya soalan dan meminta bantuan, tiada masalah. Itu saja yang saya nak ceritalah dekat sini. Tapi cikgu tu yang bertugas tu, dia kena rekod lah. Dia tak rekod nama, dia hanya rekod nombor pengenalan dan angka giliran sahaja. Okey. Okey, yang ni adalah yang hampa akan dapat nanti. Buka-buka kertas soalan, yang ni adalah muka surat yang pertama. Okey, muka surat yang pertama. Arahan anda tidak dibenarkan bekerja dengan radas bagi 15 minit pertama. 15 minit, sepatutnya 5 minit ni. 15 minit pertama. Tempoh ini hendaklah digunakan untuk menyemak senarai radas, membaca soalan dan merancang eksperimen yang akan dijalankan. So 15 minit pertama ni maksudnya 5 minit fizik, 5 minit kimia, 5 minit biologi. Macam itulah. Tapi sebenarnya 5 minit sahaja untuk setiap subjek. So tandakan right pada ruangan kotak yang disediakan untuk menyemak bahan dan radas yang disediakan dan dibekalkan. So kalau hampa rasa nervous kan, tak nak ambil exam tu, tak payahlah baca bahasa Inggeris, baca bahasa Melayu pun tak apalah kan, ni amali je pun. So baca bahasa Melayu, senang faham. Okey, so nanti dekat atas meja tu dah disediakan dah barang-barang radas, semua ada. Satu orang setengah meja. Okey, satu orang setengah meja. Setengah meja ni kawan hampa. Macam itulah. So setengah meja dalam dekat makmal hampa tu semua barang ada, fizik, kimia, bio semua ada. Walaupun hampa tak ambil bio pun kena ada juga barang bio. Cuma hampa tak gunalah barang bio tu kalau tak ambil subjek bio. Okay, so what you need to do, kena tanda lah, check gelang putih 20.32 cm ada ke tak ada. Kena ukur tau 20.32 cm ni. Jangan duk tanda right terus, kena ukur betul tak 20.32 cm ni. Kalau betul, ya. Kaki retort ada ke tak ada, tanda. Macam itulah tanda. Sampai habis. Tiba-tiba dekat bahagian ni 3 unit ni contohnya kan, yang ni betul ada, yang ni hampa kira pita magnesium ada 2 sahaja kan, 1 hilang. So tulislah pangkah. Nanti minta bantuan daripada pengawas peperiksaan, saya kekurangan pita magnesium, tapi hampa kena tanda pangkah dululah. Okey. Dan seterusnya lah tanda-tanda, cek dan tanda. Okey, lepas tu ini soalan 3, ni soalan 2. Soalan 2 ni adalah soalan kimia. So saya tulis siap lah. Soalan 1 ni adalah soalan fizik. So ni soalan 1 soalan fizik, soalan 2 soalan kimia, dan soalan 3 adalah soalan biologi. Lepas tu nanti ada cikgu, ada student akan tanya, cikgu betul ke soalan 1 tu sentiasa subjek fizik, soalan 2 tu sentiasa subjek kimia, soalan 3 ni sentiasa subjek biologi? Jawapannya tidak. Ikut tahun lah. Kalau soalan 1 tu tahun tu biologi dulu, so biologi dulu. Kalau nombor 2 tu fizik, nombor 3 tu kimia. Dia ikutlah, dia random, ikut tahun. Sebab kenapa dia kena jadi random macam tu? Sebab soalan 1 dan soalan 2 ni adalah soalan berpandu, kita panggil soalan amali berpandu, di mana dia dah bagi prosedur.
Maksudnya nombor 1 kena buat apa, dia dah bagi tahu dah. Cuma kita follow sahaja. Soalan nombor 3 ni, unfortunately, dia adalah tidak berpandu. Tidak berpandu tu maksudnya kita kena buat prosedur kita sendiri dan buat eksperimen tu juga. So, nasib lah. Kalau budak tahun tu tak ambil bio, dia nasib dia tak kena jawab soalan nombor 3. Sebab soalan nombor 3 ni paling susah sekali, tidak berpandu. Ini adalah kelebihan pelajar akaun lah yang tak ambil biologi. Kalau lah soalan 3 tu memang biologi. Kalau soalan 3 ni kimia fizik, tak ada makna lah. Semua orang kena jugalah buat yang tidak berpandu itu. Okey, setakat ni faham tak dia punya structure exam ni? Faham. Yang ni saya nak ceritalah kelebihan pelajar akaun ataupun boleh jadi juga tak ada kelebihan jugalah untuk pelajar akaun. Dia bergantung kepada soalan 3 ni tahun tu soalan subjek apa. Kalau soalan tu tahun tu soalan biologi, soalan nombor 3, maka akaun selamat. Dia jawab soalan yang senang, iaitu semua dah ada prosedur. Tetapi kalau hampa tahun tu ambil biologi, kenalah rancang, kena fikir sendiri eksperimen tu nak buat macam mana, nak start macam mana. Tu maksud dia. So yang tu kita panggil tidak berpandu lah. Dia tak semestinya tahun tu sentiasa biologi ataupun tahun tu sentiasa fizik atau kimia. Dia berubah-ubah lah nombor soalan. Okey, ada soalan? Okey. So kita akan continue. Okey, ni contoh soalan fizik lah. Sebab soalan 1 tadi saya cakap soalan fizik kan. Kalau tahun ni contohlah tahun 2021 adalah soalan fizik nombor 1, iaitu dia berpandu di mana ada prosedur. Okey, anda baca bahasa Inggeris kan. You are required to carry out an experiment to investigate the relationship between the mass of water M and the extension of rubber band X. Okey, so yang ni dah kata kunci ni saya dah boleh tandakan. Yang ni adalah manipulated variable, yang ni adalah responding variable. Okey, so dia bagi dah gambar radas yang kita kena buat tu. Cuma dia tak buat lah benda ni. Dia dah bagi dah barang-barang ni, kita susun jadi macam ni dalam gambar ni. So, carry out the experiment by using the steps below. Okay, arrange the apparatus by hanging an empty bottle to the rubber band as shown in diagram 1.1. So, kita pun buatlah, susun lah, ambil retort stand lah, ambil pin lah, ambil meter ruler, susun macam ni. Susun balik. Lepas tu kita gantungkan water bottle ni yang kosong. Lepas tu dia kata apa? Measure the initial length of the rubber band L0. So kita ambil, kita tengok bila kita dah gantungkan botol dengan rubber band ni akan stress lah kan. Dia akan stress. So waktu dia stress tu, bila dia dah berhenti stress, kita ambil ukuran. Yang ni kita panggil ukuran L0 lah. So baca ikut pembaris kita. Baca ikut pembaris kita. Pembaris meter tu lah. Baca. So kita catat L0 kita. Conteng lah kertas soalan ni. Conteng L0 kita 15 cm. Contoh sahajalah. Contoh L0 kita tu 15 cm. Okey, lepas tu prosedur yang kedua, isikan fill 50 gram of water into the empty bottle and record the length of rubber band L as shown in diagram 1.2. Assume 1 cm cube equal to 1 gram. So dia suruh buat 50 gram. So nak 50 gram, so sama dengan 50 cm padu. Macam itulah ceritanya. So ambil measuring cylinder. So kita ada measuring cylinder. Kita isikan air sebanyak 50 cm padu. Lepas tu kita tuang dalam botol air. Lepas tu kita gantung. Lepas tu biar dia meregang. Bila dah meregang, kita panggil panjang tu sekarang dah L. Lepas tu kita ukur lah panjang tu. Ukur, measure the value of L when the pin stop moving. Record the value of L in the space in 4B. So kita ukur lah. Sekarang ni dah jadi 20 cm contoh. 20 cm contoh sahaja. Okay, repeat step 1 and step 2 by using masses of water M equal to 100, 150, 200 to 50 gram. So kita kena repeat balik, isi guna measuring cylinder, lepas tuang dalam botol air, ukur panjang. So saya dah ukur, contohlah waktu 100 ni saya dapat 25 cm, waktu 150 saya dapat 30 cm, 200 saya dapat 35, 250 saya dapat 40 cm. Semua L saya dah ada lah dekat sini. So saya conteng dulu kertas soalan. Yang ni saya conteng.
Okey, barulah dah habis eksperimen fizik. Lepas tu dia suruh jawab soalan. Based on the experiment conducted, you are required state manipulated variable. Oh, tadi kita dah conteng dah. Tadi soalan manipulated variable kat atas ni tulis mass of water. Okey, tulislah mass of water sebab kita dah conteng soalan tadi. Mass of water. Kita tulis simbol dia M. Tak mau tulis simbol pun tak apa, tapi tulis sajalah, apa salahnya. Yang tu untuk manipulated variable. Okey, soalan yang kedua ni responding variable. Responding variable dekat atas saya pun dah conteng dah tadi. Extension of rubber band X. Tulislah extension of rubber band. Extension of rubber band. Lepas tu X. Tak mau tulis X pun tak apa. Okey, yang tu untuk soalan A. Soalan B, calculate the extension of rubber band X by using the equation below for each length of rubber band L. So dia bagi equation, sebab tu saya kata tadi kita kena bawa juga calculator. Walaupun equation ni senang je, tolak je pun. Kan kita nak buat tolak guna manually pun boleh je, tapi apa salahnya kalau kita bawa calculator, dia lagi tepat jawapan kita tu dan menjimatkan masa. So, kita dah bagi formula. So, dia buat you need to do, you have to tabulate the value of L and X for each value of M in the space provided. Okay, so kita kena buat jalur. Jadual kita ada 3 kolom. Okay, sebab saya bulat ada 3 benda kat sini. So, bulat yang pertama adalah M. Bulat yang kedua adalah lajur yang kedua adalah L, lajur yang ketiga adalah X, kolom yang ketiga. So nak tulis MLX ni sajakah? Kena tulis unit sekali. M tu gram unitnya, L tu cm, X pun cm. Okey, lepas tu kita kena buat 5 row. Mesti wajib ada 5 row. 1 2 3 4 5. Sebab kita ada 5 data. Wajib ada 5 data. Okey, so mass yang pertama adalah 50 gram. So 50, 100, 150, 200, 250. Okey, L yang pertama kita ukur L yang pertama tadi, mana kita conteng tadi? Okey, 20 cm. 20 cm tulis. Tapi kena tulis titik perpuluhan lah. 20.0. Waktu conteng tadi kita tak buat kan, tapi waktu nak tulis dalam jadual kita kena tulis titik perpuluhan lah. Lepas 20, 25, 25.0. Lepas tu 30.0. Lepas tu 35.0. Lepas tu 40.0. Okey, X pula, X kena kira, unfortunately lah. Kena kira guna formula yang diberi. So L tolak L0. L0 kita tadi adalah, kita conteng tadi 15. L0 kita conteng 15. So 20 tolak 15, kita akan dapat 5.0. 25 tolak 15, 10.0. 30 tolak 15, 15.0. 35 tolak 15, 20.0. 40 tolak 15, 25.0. Okey, setakat ni faham ke? Nak buat jadual ni macam mana? Faham? Faham. So yang ni bukan jadual ni, bukan buat reka-reka, kena ikut data yang kita buat tu. Sebab tu saya conteng tadi ni. Conteng lah dulu, lepas tu baru kita buat cantik-cantik dekat soalan nanti. Okey, so 6 markah sebab kita ada 3 kolom. 3 kolom, 1 kolom 2 markah lah. Okay, on the graph paper provided, plot a graph of X against M. So, X dengan M. Okay, X adalah Y-axis. M adalah X-axis sentiasa. Yang depan mesti Y, yang belakang mesti X. So, kita tengok graph. Okay, kertas graph, dia dah tulis dah X tu sebagai Y-axis. M tu sebagai X-axis. So kalau ikutkan format dahulu, SPM dahulu ataupun SPM tahun lepas, benda ni tak ada. Part C ni, axis ni, yang pemanjangan apa semua ni tak ditulis. Kita kena buat sendiri. Yang tu dahulu sebab masanya sejam lebih. Memang ada banyak lah masa. Tapi sekarang ni 45 minit, tak ada masa dah kita nak buat benda-benda ni. Dia dah bagi siap-siap, tinggal nak plot sahaja. So bila kata plot tu, tengok balik jadual lah. So dia kata
Yang pertama kita kena plotkan untuk skalakan, bukan plot. Skalakan untuk mass dahulu. X axis dulu. Okey, skalakan di mana nilai-nilai x axis kita yang jadual belah sini. 50, 100, 150, 200, 250. So saya boleh buat sifar 50. So saya buat sifar 50, tulis kosong. Palang yang pertama 50. Palang yang kedua 100. Palang yang ketiga 150. Palang yang keempat 200. Palang yang kelima 250. Wajib 5 ya, 5 data. Kena ada 5 data. Okey, so saya dah buat skala untuk x axis. Okey, untuk y axis x kan. So x adalah nilai-nilai dia 5, 10, 15, 20, 25. So saya rasa saya nak buat sifar 5 lah. Sifar 5 pun boleh. So tulislah kat sini 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0. Tulis lagi, tulis sampai habis. Lepas tu 30.0, 35.0, 40.0. Walaupun dekat jadual tak ada pun sampai 40, tulis je lah kan. Sebab dia dah bagi banyak luang, kita tulis sampai habis. Okey, so kita dah buat skala untuk x dan skala untuk y. Skala kita mesti seragam. Semua seragam. Kalau ada titik perpuluhan, semua ada titik perpuluhan. Okey, lepas tu barulah kita plot. So untuk plot 50 kita kena gandingkan dengan 5. So 50 dengan 5, Allah terconteng pula dah. So padam balik. So 50 dengan 5 kita pangkah dekat kawasan pertembungan depa tu. So kena pangkah, tak boleh buat dot-dot ke, segitiga ke, tak boleh. Kena pangkah, wajib pangkah. Pangkah tu jangan pangkah besar sangat pula. Pangkah sekadar kita boleh nampak pangkah tu. Boleh nampak bentuk pangkah. Okey, bila 100 saya cek 100 10 pula. Okey, 100 pangkah dekat 10. Pangkah ni kita panggil plot lah, plot 10. Lepas tu plot 15. Lepas tu plot 20. Lepas tu plot 25. Yang ni baru plot. Okey, lepas tu kita kena grafkan dia lah. Sambung guna pembaris ya, jangan freehand. Kat sini saya tunjuk freehand lah sebab saya tak ada pembaris. Dan kita dapati ni saya buat freehand je, tapi apa jangan buat freehand lah sebab ni komputer tak ada pembaris. So apa, buat sambung guna pembaris elok. Dia jadi straight line macam tu. Okey, so faham tak graf ni? Faham So data hampa nanti pada hari kejadian maybe tak cantik lah macam ni. Ini sebab saya reka je data ni kan. So dekat nanti dalam hari kejadian kemungkinan sajalah happen kalau waktu eksperimen data yang kita buat tu tiba-tiba ada pangkah ke atas. Lepas tu ni pangkah ke bawah pula. Lepas tu ni pangkah ke atas pula. Macam mana? Buat juga. Jangan duk padam pangkah yang kita buat tu. Cuma kita kena buat line of best fit. Kita panggil line of best fit tu apa? Line yang kena kebanyakan point. Maksudnya point kita tu kena seimbang di atas dan di bawah. Okey, apa maksud seimbang di atas di bawah? So yang kita buat garisan tu, okey, garisan tu kita tengok point apa yang tak kena di bahagian atas dia. So ada 1, ada 2 point. Okey, point apa pula yang di bawah tak kena? Ada 1. Okey, so nak kira seimbang ke tak seimbang, so ambil 2 di atas tolak dengan 1 di bawah. So akan dapat 1. So kalaulah jawapannya 1, so ni baki lah kan. Kalau bakinya 1 diterima. Kalau bakinya lebih daripada 1, 2 ke contohnya, salah graf kita tu. Maksudnya sila padam, buat garisan yang lain pula. Yang di mana kita akan dapat baki atas dengan bawah tu kalau kita tolak dapat 1 ataupun kosong. Diterima. Okey, so setakat ni faham tentang line of best fit ni? Faham. Contoh lagi satu contoh ya. Kalau tiba-tiba ada lagi satu bulat lagi kat atas yang tak kena kan. So sekarang ni 3 tolak 1. Betul tak? 3 di atas tolak 1 di bawah. Kita akan dapat baki 2. Okay, again baki 2 tak diterima. Okay, faham? Faham. So yang ni nama dia line of best fit. Nama dia line of best fit. Tu kaedahnya. Kita tengok baki kita. Kalau boleh seelok-eloknya kosong lah. Di mana 2 atas 2 bawah ke, 1 atas 1 bawah ke, ataupun memang tak ada atas bawah, semua kena. Tu kosong. Yang tu yang paling terbaik lah. Tapi dia linear.
Kalau dapat baki 1 pun masih lagi diterima. Cuma baki 2 tak diterima lah. Yang tu memang salah terus. Okay, so we clear about that. So we move on to the other question. Based on your graph in C, state the relationship between X and M. So kalau kita lukis tadi line of best fit ke apa ke, straight line lah. Kita akan dapat straight line. Dan straight line ni dia go through 0. Okay, so what is the relationship? Ada banyak lah. Sama ada dia directly proportional ke, dia inversely proportional ke, dia linearly increasing ke, dia linearly decreasing ke. So in this case, which of yang mana satu yang betul? Seterusnya, berdasarkan graph, based on your graph, state the relationship between X and M. So relationship sama ada directly proportional ke, inversely proportional ke, linearly increasing ke, linearly decreasing ke. Macam tu sahaja. So kalau kita lukis graph tadi ni, macam mana relationship dia? Directly proportional. Yes, directly proportional. So kita kata is directly proportional to M. Tu jawapan dia. X is directly proportional to M. Sebab apa kena buat ayat macam ni? Sebab dia kata X dengan M. So tulislah X dengan M. Okay, next, calculate the gradient K of the graph X against M. So, dia suruh cari gradient. Okay, bila nak cari gradient, you have to follow this step. So, saya tulis dengan warna biru. So, first step, you have to find two coordinates ataupun 2 points that are far from each other. Far, maksudnya jauh. So, saya pilih satu hujung sini, satu hujung sana. Okay, so saya tulis koordinatnya 0, 0. Sini pula koordinatnya 250,25.0. Okay. And then this is the first step. Second step, kita kena buat triangle. Okay. So buat triangle guna dot dot dot, use ruler. Guna pembaris, buat dot 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 dot. Lepas tu buat dot dot kat bawah pula, dot 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 dot. Lepas tu saya buat tanda 90 degree. Okay. So step kedua kena buat triangle. Step ketiga, buat formula. So, gradient K equal to Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Okay. So, apa benda Y2, Y1 tu? Nah, ni lah X1, Y1. Nah, ni X2, Y2. So, kita masukkanlah nilai dia. So, masukkanlah. So, bila nak masukkan tu, kita buat panjang sikit. Buat dalam kurungan dulu. So, Y2 kita tu adalah 25.0. So, kita buat 25.0. 25.0. So, mana hilang pen saya ni? Okey, ni dia. 25.0 tolak Y1. Y1 kita 0. So, Y1 kita 0. Tutup kurungan. Okey, X2 tolak X1 pula. X2 kita 250. X1 kita 0. So, 250 tolak 0. Okey. So, apa? Kenapa saya dah buat panjang-panjang ni? Lepas tu saya tambah lagi panjang. So, kita kena tulis lagi satu benda sebenarnya. Kena tulis unit pula. Okey. So, untuk Y unitnya adalah dekat graf ni tulis cm. So, kita tulis dekat sini cm. Okey. So, untuk X. Okey. Cm tak habis lagi. X unit dia adalah gram. So, kita tulis gram. Okey. So, maka lengkaplah pengiraan kita. So, ambil kalkulator. Apa lagi? Masukkan nilai. 25 bahagi 250. Kita akan dapat 0.1. Is this the correct answer? No. So, what you need to do? Unit. Put unit lah. Sebab tu saya tulis unit tadi. So, unit dia adalah cm gram negatif 1. So, faham tak macam mana boleh dapat cm gram negatif 1 ni? Faham. Okey. Siapa duduk di bawah, dia dapat negatif. Siapa duduk di atas, dia tak ada negatif. Contoh, kalau di bawah ni kuasa 2. Maka dia adalah negatif 2. Okey. Kalau di atas kuasa 2, maka dia adalah cm kuasa 2 gram negatif 2. Macam tu lah ceritanya. Okey, masalahnya kat sini tak ada lah kuasa 2 apa semua ni kan. Hanya adalah negatif 1 sahaja. Okey, apa cerita kalau
unit dia tu cancel sebab boleh cancel. Okey, so saya buat dengan warna hijau pula. Contohlah kalau soalan tahun tu unit dia boleh cancel. Contohnya kat atas cm, dekat bawah pun cm. So kita boleh cancel cm dengan cm. So it will become unitless. Tak perlu tulis unit. So kat sini tulis 0.1 sahaja. Kalau unit dia cancel. Kalau unit dia tak cancel macam ni, cm dengan gram tak boleh nak cancel, kena tulis juga. Wajib tulis. Okay, what happen kalau di atas tu cm kuasa 2, dekat bawah tu cm. So, what is the final unit? cm. cm. Okay, kat sini pun ada misconception juga, di mana dia nampak cm dengan cm, dia potong cm tu. Dua tu dia tak potong. So, in this case, the correct way to cancel is, actually you have to separate lah cm kuasa 2 tu. Cm kuasa 2 tu adalah cm darab dengan cm. Lepas tu bahagi dengan cm kat bawah tu. Lepas tu kita potong 1 cm sajalah. Tinggallah 1 cm. So kat sini kita tulis cm saja, gram tu tak ada contohlah. So that is the correct way for you to cancel out unit. So jangan terus cancel, tak ada, hilang terus semua. Tak boleh, kena cerakinkan, kita panggil separatekan cm tu. Okay, so clear tentang gradient. So dekat sini soalannya dia beri 2 markah. So macam mana ni 2 markah, macam banyak kerja je. Okey, dahulu kalau SPM dahulu soalan dia adalah show on your graph. Dia mesti ada perkataan show on graph. Okey, bila ada perkataan show on graph, markah dia 3 dahululah, 3 markah. So macam mana dia bagi markah tu? Dia nampak hampa buat triangle ni 1 markah. Tak kisahlah triangle tu macam mana pun, dia nampak ada dan besar, triangle tu besar, 1 markah. Lepas tu dia nampak tulis pengiraan ni, 1 markah. Lepas tu dia nampak jawapan berserta unit, 1 markah. Sebab tu unit penting. Kalau unit tak ada 0.1 saja, dia pangkah lah sini, tak ada lah 1 markah tu. So 2 markah per 3. Sekarang ni SPM yang baru, dia buat 2 markah sahaja. Lepas tu soalan tak ada perkataan show on graph, kan? Tak ada show on graph. So macam mana? So tak ada lah markah yang segitiga ni. Hanyalah markah pengiraan dengan jawapan ni je lah. Jawapan dia berserta unit. Tetapi kenapa kena buat juga segitiga ni? Buatlah sebagai langkah berhati-hati. Kot-kotlah tahun tu, kan? Tahun tu pemeriksa boleh bagi markah dekat graf. Kalau hampa nampak, kalau dia nampak segitiga, dia boleh bagi markah. Kalau sajalah contohnya ni, kita pun tak tahu macam mana nanti. Tapi better buat sebagai langkah berjaga-jaga. Kot-kotlah pengiraan kita ni salah. Kot-kot pengiraan kita salah, at least kita dapat markah 1 daripada graf, at least. Okay, so faham cerita dia? Faham. So kita masuk soalan yang terakhir. If a rubber band is added parallel on diagram 1.2, what will happen to the extension of the rubber band? Okay, ni soalan ramalan, predict. So you don't have to do eksperimen lagi. Tak perlu dah nak buat eksperimen. Yang ni hanya berfikir, berimajinasi sahaja. Okay, so what you need to do, kita kena recall balik apa yang kita dah belajar dekat dalam kelas. So topik semua soalan ni adalah topik spring. Kan, dalam spring, dalam topik besar dia elasticity. Dalam topik elasticity ni form 5. Topik form 5 lah, elasticity, di mana kita guna spring. Tetapi yang ni kita guna rubber band. Macam mana tu? Tak ada pun dalam buku teks cerita pasal rubber band. So sebenarnya dia nak uji hampa boleh relate tak tajuk elasticity ni to the real world sebenarnya. Okay, real world dia kita guna rubber band lah. Takkan semua real world nak guna spring, macam bosan kan. So ada juga yang kita akan guna rubber band ke, guna sponge ke, benda yang menunjukkan sifat elasticity. So elasticity ni tajuk general sahaja. Cuma dalam kelas kita fokus kepada spring. Tu dalam kelas. Cuma dalam soalan ni dia guna rubber band dan dia nak suruh hampa relate. Rubber band tu sebenarnya dalam tajuk apa fizik ni? Dia tajuk elasticity. So what happen kalau rubber band tu kita added parallel, maksudnya rubber band sebelah-sebelah, lepas tu kita gantung botol air. Macam itulah contohnya.
Sama case dia dengan spring. Kalau spring tu kita buat parallel, lepas tu kita gantungkan weight, kan, gantungkan pemberat. What happen? So the extension will be decreases. Tu jawapannya. Decreases sebab bila kita gantung parallel, weight tu, kan, force tu dia divided, dia share amount to rubber band. Dia share. Bila share maksudnya yang rubber band ni dapat separuh, rubber band ni dapat separuh, maka dia punya extension dia pun separuh. So dia decrease lah sebenarnya. Extension dia decrease. So yang ni soalan ramalan 1 markah. Okey, faham? Faham. Maka habis dah lah soalan fizik. Asalnya logik tak jawab, nak jawab semua ni dalam masa 45 minit tu. Logik tak? Logik. Set saja sebenarnya. Yang lama tu dekat mana? Yang lama tu adalah dekat eksperimen ni. Kan kita nak buka ni, lepas tu isi ayat, lepas tu buka, tuang ayat, ambil isi ayat lagi, apa semua gantung, buka. Lepas tu nak buat ni lagi, graf. Yang tu je lah kot yang saya rasa lama. Tapi nak jawab soalan ni set je sebenarnya. Kalau lah kita dah buat secara sistematik dan jawapan kita tu cantik. Maksudnya data yang kita dapat tu cantik, saya rasa tak ada masa yang lama lah untuk kita buat benda ni. Orang tanya, cikgu nanti SPM sebenar memang keluar soalan ni ke? Tak lah, ni contoh saja soalan, kan. Dalam SPM sebenar tu dia bagilah soalan tajuk lain pula, elektrik ke, kena buat apa, guna bateri dan resistor ke, ataupun dia nak buat tajuk form 4 cahaya ke, kan, kena tengok image distance, object distance ke. Ikutlah tahun tu, tak semestinya macam ni, tapi dia punya soalan dia tu mesti ada langkah-langkah lah, prosedur, lepas tu mesti ada variables, mesti ada jadual, mesti ada graph, mesti ada relationship, lepas tu gradient, lepas tu ramalan, predict. Semua sekali 15 markah untuk satu subjek. Okay, clear? Clear, very simple. Sepatutnya semua orang boleh skor 15 markah. Dapat dah lah dalam tangan 15 markah. Sebab tak boleh silap punya. Tak boleh silap sebab benda ni tak ada dalam buku. Hampa kena buat terus dapat jawapan. So buat tu kena buat betul-betul lah. Maksudnya jangan dok buat caca merebah, buat betul-betul. Jangan nak fikir nak habis awal, nak keluar awal, tak boleh. Buat betul-betul. Kalau ada masa, ulang balik, tengok data ni betul ke, kod-kod lah tersalah baca ke, ulang lah balik. Kalau ada masa, kalau tak ada masa, jawab terus kimia. Okey, lepas habis fizik, buat kimia pula. Kimia kita tak bincang lah hari ni. Ini cikgu kimia lah. Lepas habis kimia tu, buatlah biologi lah sekali ni. Kalau ambil subjek biologi, kalau hampa tengok subjek biologi ni awal soalan dia pelik sangat ni, kan. Macam tak ada prosedur pun. Okey, tu dia punya format dia. Okey, so format dia macam ni. Untuk soalan amali ni, fizik, kimia, bio, dia ada 3 item, kan. So soalan 1 dan soalan 2 dinamakan item berpandu, amali berpandu. Berpandu tu maksudnya dah ada prosedur. Contohnya soalan kimia ni, dia bagi dah langkah-langkah, kita follow sahaja. Tapi kalau item yang ketiga tu, okey, item yang ketiga dia tak ada langkah-langkah, kita kena buat sendiri. Langkah-langkah tu kena tulis. Nampak tak? Kena tulis langkah berjaga-jaga lah, langkah apa semua ni kena tulis. Okey, yang ni kita panggil item tidak berpandu. Okey, kalau ada lagi satu soalan, budak akan tanya lah, cikgu memang soalan nombor 3 tu soalan biologi je ke? Tak. Okey, tahun ni dia nasib saja soalan nombor 3 tu soalan biologi. Okey, di mana soalan item tidak berpandu ni soalan paling susah sekali dia akan tanya. Ni aras tinggi lah maksudnya. Aras tinggi. Kan ada nisbah tadi, kan. Ni adalah golongan aras tinggi 4 markah saja. So nasib lah. Kalau budak tahun tu budak ambil account, dia tak perlu jawab soalan nombor 3. So dia boleh score soalan berpandu, di mana soalan ni dah ada prosedur. Kalau tahun tu soalan nombor 3 ni fizik atau soalan nombor 3 ni kimia, so soalan yang budak account pun tak boleh nak lari lah, terpaksa kena jawab jugalah soalan aras tinggi. Dia ikut nasib keadaan tahun tu. Selalu yang bernasib baik ni adalah pelajar account lah, sama ada dia dapat item berpandu untuk bio ataupun tidak berpandu untuk bio. Kalau dia dapat tidak berpandu macam ni, dia bernasib baik. Dia tak perlu
fikir panjang-panjang. Dia boleh drop soalan nombor 3 ni. Tapi kalau hampa yang memang kena jawab 3 soalan, terpaksalah jawab soalan nombor 3 ni. Kalau nombor 3 ni kena subjek bio. Sebab dia boleh random lah. Soalan 1 tu boleh jadi bio, soalan 2 tu boleh jadi fizik, soalan nombor 3 boleh jadi kimia. Dan soalan nombor 3 tu mesti tidak berpandu, aras tinggi. So faham tak dia punya pattern soalan dia ni? Tu je lah saya nak cerita situasi pelajar akaun lah, sebab dia tak ambil bio. Bila dia tak ambil bio, dia ada orang kata apa, tahun yang bernasib baik, tahun yang tak bernasib baik. Macam tu lah ceritanya. Okey, so saya dah habis dah cerita pasal kesemua soalan dalam format kertas 3. Okey, so apa yang saya nak tunjuk seterusnya adalah video tentang pelaksanaan exam ni macam mana. So sebenarnya exam ni dah dibuat dah guna soalan tadi tu dekat satu sekolah di Port Dickson. Sebelum benda ni diwajibkan semua sekolah. Mereka dah buat test run lah, kita panggil. Kementerian Pendidikan dah buat test run dekat satu sekolah dekat Port Dickson. Guna soalan yang sama, fizik, kimia, bio tadi tu. Okey, so hampa tengok saja. Dia punya suara tak boleh terdengar, so saya explain lah sambil video ni berjalan. Okey, so nampak tak sekarang ni benda ni dah bergerak? Nampak? Nampak. So suara tak ada, so saya explain lah, saya explain. Okey, ni kat satu sekolah dekat Port Dickson, taklimat arahan am peperiksaan. Okey, ni dari lembaga lah. So hampa nampak tak, hampa kena beratur, ada social distancing semua sebab dia buat ni waktu Covid lah. Tahun 2020. Okey. So ambil suhu apa semua kalau situasi Covid lah. Kalau tak ada Covid tak perlulah. Social distancing semua masuk. Yang ni kita nak masuk bilik taklimat. Bilik taklimat dekat sekolah ni dia buat kat makmal juga. Kita tak boleh lah kita buat dekat bilik Al-Kindi. Bilik Al-Kindi. So waktu dalam bilik taklimat ni pengawas akan ambil kehadiran. So nampak tak, dia sign kehadiran. So pengawas ni semua daripada cikgu sekolah luar, bukan sekolah kita. So hampa kena jagalah perangai tu, jangan duk buat perangai pelik-pelik. Okey, lepas tu ketua pengawas memberikan taklimat lah. Contohnya suruh bawa kad pengenalan ke apa ke, alat tulis ke, dia bagilah taklimat. So ni saya boleh skip lah. So semua orang mendengar taklimat di bilik Al-Kindi. Okey, nantilah. Okey, format peperiksaan bersepadu amali sains dilaksanakan secara bersepadu dalam satu instrumen fizik, kimia, bio. Calon hanya perlu menjawab yang didaftarkan sahaja. Okey. So dia tengok jam, kata kita kena pergi makmal contohnya. Okey, so yang ni dah kena ni lah, dia check lah kita kena masuk makmal yang mana. So diikutlah, kalau ikut tahun-tahun sebelum ni, kita boleh buat daripada 501 sampai 504. Boleh muat lah 501, 504. Tapi saya rasa kalau social distancing ni sampai 503 ataupun 502 sajalah yang sempat untuk sesi yang pertama. Dia ada sidang 1, sidang 2, sidang 3. Sidang 3 tu petang. So nasib lah siapa yang kena petang tu selalu kelas belakang, 505, 506. So pengawas makmal amali memberikan taklimat kepada calon daripada sekolah luar lah ni, cikgu-cikgu dia ni. Makmal 1, 2 item. Siapa yang ambil fizik, kimia saja. Makmal 2 adalah 3 item. Maksudnya kalau hampa ni 503, 504 tu kena masuk makmal 1 lah. Macam tu lah cerita dia. Anggaran peruntukan masa peperiksaan bersepadu amali sains. Macam tu dia bagi tahu lah 40 minit semua tu. Okey, petugas peperiksaan menyelia yang ni dia punya ni lah. Siapa yang ketua pengawas dia banyak. So tak perlu tahulah. Okey, yang ni dia check. Nampak tak? Dia check radas tu ada ke tak ada. Kena tick. Nampak dia check ada tak burek ke apa ke. Botol air tu nampak tak, botol air tu untuk fizik. So makmal 2 3 item. Siapa yang ambil 3 subjek, kebanyakan hampa lah ambil 3 subjek. So ada 3 besen. So ada radas kimia dan bio lah, radas fizik dan radas bio depan ni. Semua ada dah siap-siap. Hampa nak jawab yang mana dulu pun tak kisah. Okey, so yang ni dia dah start mula buat fizik saya rasa. Eksperimen kimia silap. So dia buat eksperimen kimia dulu. Yang ni pula eksperimen fizik, nampak ada gelang getah dengan botol air. So yang ni adalah eksperimen fizik.
So time ni hampa tak perasan pun ada Cikgu Surati tengok hampa dari jauh. Hampa memang tak perasan sebab hampa rasa kena buat kan, kena fokus. So hampa tak boleh tengok melilau-lilau lah. Time ni lah Cikgu Surati akan pantau apa ada masalah ke tak ada. So the time ni juga hampa boleh minta bantuan lah kalau perlukan bantuan, radas pecah ke apa dan sebagainya. So eksperimen biologi. Okey, yang ni adalah Cikgu Surati buat. Contohlah, yang ni time Cikgu Surati dekat tempat lain, dia akan buat juga eksperimen sama-sama dengan hampa. So nak tengoklah data yang hampa buat tu sama tak dengan cikgu buat. Macam tu lah tujuannya. So eksperimen kimia, maksudnya dia dah buat dah lah eksperimen fizik, so buat eksperimen kimia pula. Macam tu lah. Kalau yang tadi buat eksperimen kimia, buat eksperimen fizik pula. Ikutlah suka hati hampa. Hampa kena plan sendiri nak buat yang mana satu. Okey, ini 11.25 pagi, Makmal 2 pula. Eksperimen kimia, so kita cepatkan lah. Eksperimen biologi. Okey, yang ni adalah cikgu bio rasanya. Cikgu bio pun kena buat juga eksperimen biologi tu. So tengah hari, dah habis dah lah. Okey, so dah habis, dia akan bagi tahu lah sila letak pen ke apa ke, radas kemas balik dan sebagainya. Dan kita kena keluar dan masuk bilik kuarantin. Okey, bilik kuarantin kita adalah PSP. So bilik Al-Jazari dengan Dinawari itulah bilik kuarantin kita. So agak jauh lah perjalanan tu, tak apalah. Apa pun dah biasa dah kan. So akan masuk pula sidang kedua. Sidang kedua ni kelas belakang pula lah, buat eksperimen yang sama. Apa yang kena buat, hampa kena pergi bilik kuarantin. Tak boleh balik asrama. Kena pergi bilik kuarantin sebab calon lain nak masuk guna makmal lain pula. So bilik kuarantin kita di bilik Al-Jazari dan Dinawari, dua tu. Okey, so sampai bila hampa nak kena duduk kat bilik kuarantin tu? Sampai tengah hari sahaja. Maksudnya kalau hampa sidang pagi habis awal kan, lebih kurang dalam pukul 10 lebih tu habis, hampa pergi Dinawari atau Al-Jazari, tunggu sampai pukul 12. Lepas pukul 12 hampa boleh balik. Okey, untuk siapa yang sidang pagi lah. Kalau siapa yang sidang petang, contohnya kelas 505 dengan 506 tu memang garanti akan kena petang. So dia tak boleh balik dorm. Siapa yang sidang petang tak boleh balik dorm, kena duduk dekat Dinawari, Jazari sampai kena panggil masuk makmal. Ni nasib lah, siapa kelas belakang nasib. Okey, so habis dah 12.45. So masuk ke bilik kuarantin. Macam itulah ceritanya. Kalau ada 3 sidang lah kita sampai petang. Okey, bilik peperiksaan, bilik lapor diri, bilik persediaan untuk Cikgu Surati, makmal peperiksaan untuk hampa, bilik kuarantin untuk hampa. Okey, so faham semua? Faham. Macam itulah perjalanannya. Macam itulah perjalanannya nanti.